Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah pada malam ni kita akan mulakan pengajian kitab Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh Imam At-Tahawi, yang dikasihi ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan baca dua kitab. Kitab yang pertama kita akan baca kitab Aqidah At-Tahawiyah. Kitab yang kedua kita akan baca kitab Bustanul Arifin. Kitab Aqidah At-Tahawiyah adalah kitab yang membincangkan berkenaan dengan usuluddin, yang membincangkan berkenaan dengan akidah, yang dikarang oleh seorang ulama yang cukup terkenal yang dikenali sebagai Imam At-Tahawi, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad At-Tahawi, yang mana Imam At-Tahawi adalah seorang ulama yang alim dalam bidang hadis, yang alim di dalam bidang usuluddin, yang mana beliau lahir pada tahun 238 Hijrah dan wafat pada tahun 321 Hijrah. Jadi bermakna dia masih lagi berada dalam kurung salaf. Kurung salaf. Sebab dia lahir pada tahun 238 Hijrah dan dia wafat pada tahun 321 Hijrah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Aqidah At-Tahawiyah adalah kitab akidah mengikut manhaj salaf. Kita ada kitab akidah mengikut manhaj khalaf. Metod saja, natijah sama je, cara pengajian je berbeza. Orang yang biasa orang belajar kitab sifat 20 tu, orang tu mengikut metod ataupun manhaj khalaf. Adapun yang kita baca sekarang ni kitab Aqidah At-Tahawiyah adalah mengikut manhaj salaf. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan baca kitab Aqidah At-Tahawiyah lebih kurang dalam setengah jam. Lepas tu kita akan baca pula kitab yang kedua yang dikenali sebagai kitab Bustanul Arifin. Kitab Bustanul Arifin dikarang oleh seorang ulama besar yang dikenali dengan Imam Nawawi. Nama dia adalah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Nama kitab Bustanul Arifin, yang mana kitab Bustanul Arifin adalah kitab yang berkait dengan ilmu akhlak, ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Jadi kitab yang pertama adalah kitab tauhid, kitab yang kedua adalah kitab tasawuf. InsyaAllah kita akan baca lebih kurang setengah jam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca kitab Aqidah At-Tahawiyah dulu. Kata Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. Maksudnya ini adalah penjelasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi apa yang kita belajar sekarang ni adalah penjelasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab ni dikarang
ribu tahun lepas kitab ni dikarang dah. Cuba bayangkan Imam At-Tahawi lahir pada 238 Hijrah, wafat pada tahun 321 Hijrah. Kita sekarang ni adalah 1442, betul tak? Kita lah ni. Jadi 1000 tahun lebih dah kitab ni. Maksudnya daripada 1000 lepas daripada sekarang sampai ke sekarang orang belajar untuk mendalami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kata Imam At-Tahawi, ini adalah penjelasan tentang akidah. Akidah ni benda muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah ni adalah pegangan, hak yang kita pegang, hak yang kita i'tiqad, hak yang kita pegang kemah kemih, hak yang kita tambak, hak yang kita ikat dalam hati. Itu makna akidah. Akidah ni adalah simpulan yang kita simpulkan dalam hati kita. Kepercayaan hak yang ada dalam hati kita tu yang dinamakan sebagai akidah. Ini adalah penjelasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah maksudnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimaksud dengan jamaah di sini adalah kumpulan sahabat. Jadi akidah ni adalah akidah yang dibawa oleh Rasulullah dan yang diteruskan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di atas mazhab para fuqaha agama. Dia kalau sebut kata fuqaha, ia merujuk kepada ulama mazhab Hanafi. Kalau sebut kata fuqaha, ia merujuk kepada ulama mazhab Hanafi, yang mana ulama mazhab Hanafi diasaskan oleh Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Lepas tu Nu'man bin Thabit ada dua orang anak murid yang besar. Yang pertamanya nama Qadi Abu Yusuf, yang keduanya adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi apa hak yang Imam At-Tahawi mengumpulkan dalam kitab kita ni adalah pegangan yang Imam At-Tahawi pegang dan diambil daripada guru-guru dia yang ambil daripada Imam Abu Hanifah, Qadi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kita ulang sekali lagi ya. Dia ada seorang ulama yang besar yang wafat pada tahun 150 Hijrah. Tahun kewafatan dia lahirnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah dan wafat pada tahun 204. Imam yang wafat pada tahun 150 Hijrah nama dia adalah Imam Abu Hanifah. Kita kata Imam Hanafi. Nama Imam Hanafi adalah Nu'man bin Thabit. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi ini adalah seorang ulama yang cukup besar dalam bidang fiqh, orang yang cukup alim, orang yang cukup hebat, pemikiran yang cukup hebat. Siapa Imam Abu Hanifah? Hebat dah hebat siapa ke anak-anak murid dia ramai hak yang menjadi mujtahid mutlak, hak yang alim sungguh apabila belajar dengan dia. Antara hak yang alim sungguh nama dia adalah Qadil Qudah Abu Yusuf. Yang pertama, yang keduanya adalah anak murid kepada Abu Yusuf dan juga anak murid kepada Imam Abu Hanifah, nama dia Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Yang mana Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani adalah guru kepada Imam Syafi'i. Mesti kau tulis je. Guru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia telah menggabung, dia ketika tu zaman tu dia ada dua mazhab. Satunya mazhab ahli hadis, yang keduanya mazhab ahli ra'i. Mazhab ahli hadis adalah dipegang oleh Imam Malik. Mazhab ahli ra'i dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i dia gabungkan dua mazhab tersebut. Jadi mazhab Imam Syafi'i, dia belajar dengan Imam Malik dan dia belajar dengan anak murid kepada Imam Abu Hanifah, nama dia Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hak yang kita nak belajar sekarang ni? Apa hak yang kita akan belajar? Hak yang kita mula pada malam ni adalah pegangan yang telah dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Qadi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ketiga-tiga ulama ni berada dalam generasi salaf. Generasi yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah khabar, khairul quruni qarni, sebaik-baik kurung adalah kurungku, kemudian kurung yang setelah daripada kurungku, kemudian kurung yang setelah daripada kurungku. Tiga kurung yang dijamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Abu Hanifah, Qadi Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani berada dalam kurung yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, ini adalah penjelasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas mazhab para fuqaha agama. Siapa? Abu Hanifah. Nama dia adalah
Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Al-Kufi ni orang Kufah. Dekat dengan dia orang Kufah sekarang ni di Iraq tu lah. Lepas tu yang keduanya Abu Yusuf, nama dia Yaqub bin Ibrahim Al-Ansari. Yang ketiganya Abu Abdullah, nama dia Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Semoga Allah Ta'ala redha ke atas mereka semua. Dan ini adalah apa yang mereka i'tiqad dari usuluddin, dan mereka ikuti untuk mentaati Rabbul Alamin. Hak ni hak yang akan dibincangkan adalah apa hak yang mereka itu pegang daripada ilmu akidah. Dan inilah hak yang mereka itu guna dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Kata dia lagi, naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillah innallaha wahidun la syarika lah. Maksud dia, kami mengatakan, kami berkata dengan mulut tentang ketauhidan Allah. Kami berkata dengan mulut tentang mentauhidkan Allah. Apa makna tauhid? Mengesakan Allah, beriktiqad Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa, dan beriktiqad dengan memohon taufik daripada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam At-Tahawi, tengok mula-mula kitab Aqidah At-Tahawiyah, kata Imam At-Tahawi, kami berkata dengan mulut di dalam mentauhidkan Allah. Kami berkata dengan mulut di dalam mentauhidkan Allah, serta kami i'tiqad dengan hati. Dengan mulut saja tak jadi, mesti apa hak yang diperkatakan oleh mulut lahir daripada hati. Di sana ada orang hak yang mendakwa dia beriman, tapi iman belum ada di dalam hati mereka. Mereka itu mendakwa mereka itu beriman dengan mulut-mulut mereka itu, padahal iman belum ada dalam hati mereka. Dia tidak memada dengan mulut, bukan mesti sekali dengan hati. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang munafik dia hanya mendakwa dengan mulut bahawa dia orang Islam, dia orang beriman, akan tetapi dalam hati dia tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu orang munafik. Sebab itulah orang beriman hak yang sungguhnya, hak yang hakikinya adalah apa hak yang diperkatakan oleh mulut sebenarnya lahir daripada apa yang dipegang oleh hati. Tu hak yang ingin disampaikan oleh Imam At-Tahawi. Kami berkata dengan mulut, hak ni lah hak yang kami i'tiqad dalam hati. Hak ni yang kami i'tiqad dalam hati. Tapi apa hak yang kami i'tiqad dalam hati, hak yang kami kata dengan mulut, bi taufiqillah, dengan taufik daripada Allah. Kalau tidak ada taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mampu kami beriktiqad sedemikian. Sebab itulah kita kena yakin, kita kena tahu bahawasanya pegangan-pegangan hak yang kita pegang daripada pegangan-pegangan hak yang betul ni sebenarnya adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak anugerahkan perkara tersebut kepada kita, maka nescaya tidak mampu kita beriktiqad dengan iktiqad yang betul. Sebab itulah kita kena ingat tu. Kita kena ingat nikmat yang besar yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, sehingga kita mampu beriktiqad dengan iktiqad yang betul, hak yang dipegang oleh Rasulullah dan para sahabat. Ni kita kena ingat molek agar kita mensyukuri di atas nikmat tersebut. Bukan semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperolehi nikmat tersebut, bukan semua. Hanya beberapa orang di kalangan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja hak yang Allah Ta'ala pilih, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi akidah kepada dia, bagi hidayah kepada dia, bagi keimanan kepada dia. Dan kalau kita tengok di atas dunia sekarang ni, nak buat ukuran di antara orang Islam dengan orang hak yang bukan Islam, dia lebih ramai orang hak yang bukan Islam berbanding dengan orang Islam. Walaupun agama Islam di atas dunia sekarang ni di antara agama yang terbesar, tetapi masih lagi ramai orang yang bukan Islam berbanding dengan orang Islam. Tiba-tiba kita adalah salah seorang daripada orang Islam yang berpegang dengan akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini bermakna adalah satu anugerah yang cukup besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, yang wajib kita kena bersyukur di atas anugerah ini.
muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mengatakan dengan tentang ketauhidan Allah dan beriktiqad dengan memohon taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Benda yang kami kata, ni hak yang kami kata ni, hak yang kami pegang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Esa. Tu kita pegang. Mula-mula sekali Imam At-Tahawi bincang berkenaan dengan tauhid, bincang berkenaan dengan sifat wahdaniyah. Sebab dia, sebab benda hak yang mula-mula sekali dihadapkan kepada mukallaf adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula sekali yang dihadapkan kepada mukallaf adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan dalam Al-Quranul Karim ada ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidak kami utuskan seorang rasul pun sebelum daripadamu ya Muhammad. Tak ada seorang rasul yang kami utus sebelum daripadamu ya Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahawasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Setiap rasul mula-mula sekali apa hak yang dia ajak, dia dakwah kepada kaum dia adalah mentauhid Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula sekali dia mengajak kaum dia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga hak yang diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada musyrikin Mekah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana mentauhidkan Allah adalah perkara hak yang mula-mula, hak yang diajak mukallaf kepadanya, maka sebab itulah Imam At-Tahawi meletakkan berkenaan dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala mula-mula sekali dalam kitab dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada ni kita pernah dengar antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mula-mula meluk Islam, antara yang mula-mula memeluk Islam adalah Bilal bin Rabah. Ketika itu Bilal bin Rabah adalah hamba Amdi. Apabila penghulu dia mengetahui bahawasanya Bilal bin Rabah memeluk Islam, maka dia seksa Bilal bin Rabah. Dia jemur tengah panah Bilal bin Rabah, dia letak batu besar di atas dada. Benda yang keluar daripada mulut Bilal bin Rabah, Ahad, Ahad, Ahad. Apa makna Ahad? Esa, 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 satu, satu. Tu maksud dia tu, maksudnya dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala telah sebati dalam diri dia. Macam mana orang buat sekalipun, tetap dia mempertahankan akidah tauhid dia. Allah taala tidak uji kita dengan ujian seperti mana yang diuji oleh sebahagian, diuji kepada sebahagian daripada sahabat Rasulullah. Dan sebenarnya kita kena minta berlindung kepada Allah agar kita tidak diuji, agar kita tidak diuji dengan ujian yang kita tidak mampu pikul. Pada hari ni kita diuji benda, diuji nak suruh mari masjid surau, nak suruh mari boleh sembahyang jemaah, diuji tu je. Diuji main-main. Last sekali oleh kerana banyak sangat permainan, tak kena surau masjid. Gitu je kita diuji lah ni. Kita diuji dengan cari rezeki, diuji dengan permainan, diuji dengan kelalaian dunia. Tidak seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji dengan ujian yang cukup hebat. Cuba bayangkan Bilal bin Rabah dijemur tengah panah. Panah di Mekah ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak sama dengan panah tempat kita. Kita nak tahu panah di Mekah ni, kita kena pergi umrah bulan Ramadan. Teragi umrah bulan Ramadan sekali. Dah lama dah buka pula umrah ni Habis tahun ni buka pula umrah. Pergi terah tengok umrah pada bulan Ramadan. Mekah ni dia naik kadang-kadang sampai ke 50 darjah Celsius, sampai ke 53 darjah Celsius. Kat kita naik 34 darjah Celsius, berasak kepala rasa. Naik sampai ke 50, 53. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amba hari tu masa amba pernah pergi Mekah tu, ni cerita lama lah, nak cerita panah je. Dan amba takut pernah cerita dah sebelum ni, tak tahulah, tapi biarlah pernah cerita pula, tak apa, tak ada masalah. Cerita benda yang baik ini tak ada masalah. Cerita Piramli duk ulang 8 kali 9 kali pun beres je, tak puas-puas pun. Jadi kita cerita benda baik 2-3 kali ada masalah pun. Masa tu amba belajar di Syria lagi. Amba tak silap ingat dalam tahun 2009 ke 2010, amba lupa dah. Amba pun pergi Mekah
naik bah masa tu, naik bah lebih kurang dalam 30 jam daripada Syria masuk Jordan sampai Arab Saudi. 30 jam. 30 jam sebab sempadang daripada Syria nak masuk sepadang Jordan, daripada Jordan nak masuk sepadang Arab Saudi tu lama sikit. 30 jam naik bah. Jadi yang begitu pada hari ni yang betul lah, esok satu Ramadan pergi. Masa tu pergi dalam 3 orang. Pergi 3 orang. Sahabat-sahabat ambil belaka lah. Cuma ambil tak pernah pergi, kawan-kawan ambil pun tak pernah pergi, orang percaya ke kita belaka. Ambil pun tak pernah pergi, tapi tak apalah, kita pandai cakap Arab, tak ada masalah, bagus aja. Sampai di Madinah, berhenti di Madinah tu, secara kebetulan Ustaz Rosli Jabar. Mungkin kenal Ustaz Rosli Jabar. Adung mana? Tanjung lupa orang. Masa tu kebetulan ahli jemaah dia lewat mari 2 orang. Dia pun turun ke Madinah. Kebetulan dia hilang habis pakaian dia, tak tahu pas mana beg dia, tak jumpa cari masa sampai flight tu. Tak apalah. Sampai di Madinah dia tahu kita ada, dia pun tumpang hotel kita. Lepas tu okey, dipendekkan ceritanya, ahli jemaah dia pun kita bawa sekali pergi dengan dia pergi Mekah, dia belanja kita. naik kereta dia belanja, untung lah kita. Bawa pergi sampai Mekah, ikut sekali dengan dia lah. Kita kali pertama pergi, tapi kita boleh pergi je sebab kita pandai bahasa Arab, tak ada masalah je. Sampai Mekah tu kebetulan ahli jemaah dia baru sampai tu 2 orang. Ustaz Rosli Jabar kata tolong bawa pergi tolong tawaf apa untuk dia. Kita pun tolong pesan makcik 2 orang, makcik suami isteri, orang mana aku lupa dah. Kita pesan kata makcik, orang pesan kita lah, kita masuk dalam Masjidil Haram, kita kena tak simpan molek takut hilang. Dia pun tak lipat molek, kita pun tak ikut dah je. Tiba-tiba hilang lipat dia, kita dah hilang. Duk semata orang tu hilang, kita dah hilang. Lah sekali kita kata, oh, orang lain hilang belakang, aku dah hilang. Lepas tu 6 kali dak berhenti. Dak berhenti hilang 6 kali. Dak cakap nak buat. Orang lain dak pernah hilang di Masjid Tan'im, mama hilang. Amba nak cerita di Masjid Tan'im. Pada bulan Ramadan di Masjid Tan'im amba nak cerita Muluk Jadi di Masjid Tan'im tu, di Masjid Aisyah tu, amba tak selipar. Tiba-tiba pergi cari tak ada. Aku kata sini orang tak hilang, aku hilang. Muluk ganas sangat depa. Okey, dah apalah. Jadi apabila lipas kita hilang, ni Masjid Tan'im. Ni jalan. Ni bulan Ramadan ni. Siang hari yang masa tu pergi buat umrah. Lepas tu alik ni kedai orang jual. Amba nak pergi lipas berjalan. Takkan nak bahan lipas orang. Dah lipas kita hilang, orang bahan lipas kita, takkan kita nak bahan lipas orang, nasabah pula. Jadi kita pun jalan kaki ayang nitah jalan. Kaki kita Allah pedih rasa. Nak rayak panas. Kita nak cerita panas aja. Pedih rasa. Hilang. Bila nitah jalan nak beli lipas alik nu. Pedih rasa. Begitu keadaan panas di Arab Saudi. Tapi kalau pergi musim sejuk tak ada arah. Kita khabar musim panas lah. Baik. Bilal bin Rabah dijemur tengah panas. Jemur tengah panas. Letak batu bapuk atas dada kena seksa. Tapi tetap mempertahankan kalimah tauhid. Ahad. 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 Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menguji kita dengan ujian yang kita tidak mampu pikul dan tanggung. Seterusnya katanya, kami mengatakan tentang ketauhidan Allah dan beriktiqad dengan memohon taufik daripada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Tiada rakan kongsi baginya. Tidak ada Tuhan yang selain daripada Allah. Hanyalah Allah Ta'ala sahaja Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benarnya. Manakala yang selain daripada Allah, hak yang disembah oleh mana-mana agama, semuanya palsu belaka. Jangan takut kata Tuhan palsu. Lama kangnya takut dak sekarang pula Jangan takut. Walaupun kita kawan dengan Kristian ke, kita kawan dengan orang tu, kita kawan dengan orang ni, dalam bab akidah tidak ada bertolak ansur. Dalam bab akidah jangan kita bertolak ansur dalam bab akidah. Kita kena ingat, kawan dengan siapa sekalipun, hak yang mu sembah benda pun, hak tu pulang kepadamu. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu dan bagi aku agama aku. Tetapi mu kena ingat, apa hak yang aku pegang adalah, apa hak yang kamu sembah tu adalah batil, palsu belaka. Sebagaimana hak yang dia pegang bahawasanya kita sembah tak betul. Kita pegang hak yang disembah tak betul belaka. Dan kita jangan takut mengatakan perkara tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tiada sekutu baginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala syai'a mithluh, dan tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala tunggal, Allah Ta'ala esa, Allah Ta'ala satu. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada seumpama Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha pendengar lagi maha melihat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang sekupu dengan Allah, yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah di antara akidah yang wajib dipegang oleh setiap orang beriman adalah Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu. Allah Ta'ala tunggal, esa, satu. Tidak ada sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah pada zat dia, dan tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah pada sifat dia. Kalau kita dengar ada persamaan, kita kena ingat persamaan hanya pada nama tapi berbeza pada hakikat. Allah Ta'ala Tuhan yang maha mendengar, kita dengar juga. Allah Ta'ala melihat, kita melihat juga. Allah Ta'ala tahu, kita tahu juga. Tapi melihat Allah Ta'ala, mendengar Allah Ta'ala, pengetahuan Allah Ta'ala berbeza hakikatnya dengan pendengaran, penglihatan dan pengetahuan kita. Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala tunggal. Akal kita tidak dapat berfikir tentang hakikat zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak mengizinkan kepada kita berfikir tentang hakikat zat dia. Allah Ta'ala tidak memberi keizinan kepada kita untuk berfikir hakikat zat Allah Ta'ala. Apa yang dituntut kepada kita adalah berfikir tentang penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang untuk kita berfikir tentang hakikat zat dia, dia telah menciptakan di dalam diri kita, dia telah menciptakan pada diri kita suatu yang dia dan benda tu adalah diri kita, tapi kita tidak mampu mengetahui hakikat dia, iaitu roh kita. Allah Ta'ala dia menciptakan roh kita. Roh kita adalah kita, tetapi hakikat roh kita tidak ada siapa pun yang dapat tahu. Sebijak-bijak ahli sains, ahli fizik, ahli kimia sekarang ni, siapa hebat lagu mana pun tidak mampu untuk mengkaji apakah hakikat roh. Sedangkan roh adalah diri kita. Hakikat roh tidak mampu untuk dicapai oleh manusia. Maka bagaimana untuk mencapai hakikat zat yang menciptakan roh tersebut? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, untuk kita akidah At-Tahawiyah kita kena berhenti sini dulu. Sebab kita nak baca kitab yang kedua pula. Sebab hampir lebih kurang dalam setengah jam dah lebih kurangnya. Jadi pukul 8 dah kita kena baca kitab yang kedua pula. Boleh Okey, kitab yang kedua tak ada lagi malam ni, hamba seorang je bawa. Akan datang boleh belilah. Nama dia kitab Bustanul Arifin, yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah seorang ulama besar. Seorang ulama besar dalam bidang fiqh, dalam bidang hadis, dalam bidang lughah. Boleh ke dia banyak perkara. Dalam bidang hadis, siapa pun yang belajar ilmu hadis, pasti karangan-karangan Imam Nawawi akan dijadikan rujukan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi siapa pun orang yang belajar dalam ilmu hadis pasti akan menjadikan Imam Nawawi sebagai rujukan. Siapa pun orang yang belajar dalam ilmu fiqh pasti akan menjadikan Imam Nawawi sebagai rujukan. Imam Nawawi orang yang cukup alim. Allah Ta'ala kurniakan kepada dia ilmu yang cukup banyak, walaupun dia hidup sekejap je. Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, hidup dia lebih kurang tak siapa pun 50 tahun umur dia, tetapi sumbangan dia memang cukup banyak. Banyak sangat kitab yang dia buat. Dan Imam Nawawi di antara ulama yang tidak sempat berkahwin. Mati dulu dak sempat berkahwin Imam Nawawi. Tapi bukan kata jangan nikah, bukan. Bagi hak yang tak ada bini tu kena nikah, tak kira lah hak yang muda ke, hak yang tua, hak mati dah kena nikah. Rasulullah suruh nikah. Kata Rasulullah, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, sesiapa yang mampu berkahwin di kalangan kamu, maka hendaklah dia berkahwin.
Orang tua pun sama, kalau mampu nikah kena nikah. Sebab dia fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Kerana perkahwinan dia lebih menjaga pandangan mata. Mai dok nikah kau lambat tengok orang puang. Pas kedah janda, kedah janda, pas kedah janda, kedah janda. Usah kata hak dok nikah pun sama. Jadi apabila nikah ni dia lebih menjaga pandangan mata. Fa innahu aghaddu lil basar kata Rasulullah wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan itu. Tapi kata Rasulullah, wa man lam yastati', kalau dia tidak mampu berkahwin, fa alaihi bisiyam, dia kena puasa. Fa innahu lahu wija, sebab puasa itu adalah sebagai pengikat untuk dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi oleh kerana dia sibuk dengan ilmu, sibuk dengan mengarang, sibuk dengan mengajar, siapa ke dadang nak nikah, siapa ke mati dulu? Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi kalau baca sejarah dia, Allahu Rabbi, orang yang cukup hebat. Imam Nawawi orang yang warak. Imam Nawawi orang kata ulama berhimpun pada dia ilmu dan amal. Maksudnya berhimpun pada dia ilmu dan amal, orang yang cukup alim dalam sudut ilmu, dan dalam masa yang sama orang yang cukup kuat beribadat. Dia biasanya orang ni kalau kuat beribadat, dia kurang daripada sudut ilmu. Kalau banyak ilmu, dia kurang sikit daripada sudut ibadat. Bukan dak ibadat, bukan dak ibadat, tapi kurang sikit. Imam Nawawi ni siang malam beribadat. Ada zikir dia, ada wirid dia, ada bacaan tu, ada bacaan ni. Tapi dalam masa yang sama, dia ngajar kuat, lepas tu ngarang kuat. Tak ada masa dia sempat tidur Imam Nawawi. Bahkan kalau dia letih sangat, dia letak sekejap pada dia di atas kitab, gitu je, ambil rehat gitu je. Dan Imam Nawawi orang yang cukup warak. Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Cuba baca sejarah Imam Nawawi, boleh kita kenal siapa kau Imam Nawawi. Imam Nawawi dia asal daripada kampung Nawa. Nawa ni adalah satu perkampungan, satu daerah di negara Syria. Lepas daripada dia masa kecil Imam Nawawi masa kecil, ayah dia ada kedai kecil di kampung dia. Ayah dia suruh dia jaga kedai. Dok cara jaga kedai, dok baca Quran. Kecil itu dok baca Quran. Dok baca Quran. Budak-budak dok main, dok cara ke main. Sehingga kan ada seorang ulama mari kampung tersebut, ulama tu tengok dia ni pelik, pesan kepada ayah dia supaya jaga molek budak ni budak hak yang Allah Taala akan bagi anugerah hak yang besar budak ni. Dok cara ke baca Quran masa kecil. Kita hak besar pun gagak-gagak lagi baca Quran. Hak tua-tua kadang-kadang lah, bukan semua kita kata kadang-kadang. Itu Imam Nawawi, Allah Subhanahu taala bagi kurnia anugerah kepada dia. Dan orang lepas tu dia pun belajar sampai masa dia pergi ke Damsyik. Damsyik ni ibu kota negara Syria. Dia duduk di sana dan dia jadi mudir di Madrasah Al-Ashrafiyah di kota Damsyik itu sendiri. Baik, orang yang cukup hebat. Kitab dia memang cukup banyak dan banyak orang ambil manfaat daripada kitab dia kerana keikhlasan Imam Nawawi itu sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Bustanul Arifin adalah makna bustan tamang. Tamang orang yang arifin. Orang yang arifin ni orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, dia ada tamang dia. Tamang dia adalah apa yang tersirat dalam kitab ni ataupun apa yang tersurat dalam kitab ni. Apa yang akan disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab ni sebagai tamang tempat bermainnya orang arifin. Orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Kan kita masa dia bukan kita. Amba dok gini. Orang yang tu duk bercinta dengan orang puang apa semua sekali kan, tengah bercinta tu gideti mana? Gideti tamang tamang. Tamang bunga tu adalah benda. Tamang bunga adalah tamang kepada orang perempuan dan lelaki yang sedang bercinta. Itu sebagai contoh. Begitu juga kitab ni adalah tamang kepada orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab ni sebagai tamang untuk dia. Itu maksud dia. Kitab ni adalah kitab yang tasawuf, kitab yang membincangkan tentang pembersihan jiwa. Kita nak buang sifat-sifat yang nak comel daripada hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Imam Al-Hafidh Syekhul Islam Al-Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi
Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Segala puji bagi Allah, Zat yang tunggal lagi maha perkasa, yang maha mulia lagi maha pengampun. Allah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba perhati ya. Segala puji bagi Allah, Zat yang maha tunggal. Apa nama maha tunggal? Dia saja je ada. Dia saja je Tuhan. Hak lain tak ada. Jadi apabila dia saja je, maka kita mesti berhajat kepada dia. Kalau banyak, ada Tuhan banyak, maka tak ada masalah, kita boleh pilih hak mana-mana. Macam kita kata orang puan ramai, nak buat bini hak ni pun tak apa, hak ni pun tak apa, ada pilihan. Ni Tuhan se. Apabila Tuhan se, mesti kita kena sembah dia saja. Semua kita mesti kena sembah dia saja. Sebab itulah Allah Ta'ala khabar dalam Quran, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, semua berhajat kepada Allah. Sebab dia Allah Ta'ala se. Allah Ta'ala se. Jadi hati kita semua kena bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara'u ila Allah. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang tunggal lagi maha perkasa. Tapi maha hebat. Tidak ada siapa pun yang dapat mengalah dan mengatasi dia. Hebat tak hebat dia? Tidak ada suatu kuasa pun yang dapat mengatasi dan mengalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berlaku sesuatu di dalam alam ini melainkan dengan kehendak Allah. Setinggi mana kehendak kita, sedikit pun tidak dapat menembusi benteng takdir Allah Subhanahu wa taala. Hebat lagu mana pun kita, siapa pun dia, siapa pun kita, tinggi mana kehendak kita, tidak dapat menembusi benteng takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Taala tidak takdirkan, pasti tidak dapat. Kalau Allah Taala takdirkan, walaupun kita tambah, pasti akan terjadi. Allah Taala Tuhan yang maha perkasa. Tidak ada siapa pun yang dapat mengalahkan dia. Sebab itulah Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari dalam kitab Hikam, dia sebut lagu mana? Sawabiqul himam la takhriqu aswar al-aqdar. Hemoh-hemoh yang tinggi sedikit pun tidak dapat meruntuhkan benteng-benteng takdir Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang maha tunggal lagi maha perkasa. Oh, hebat. Jadi apabila hebat sangat ni, mari perasaan gerung dalam hati kita. Mari perasaan gerung. Lepas tu, yang maha mulia lagi yang maha pengampun. Maha mulia, tapi dalam masa yang sama Tuhan yang maha pengampun. Mu banyak mana pun dosa hak yang membuat, Allah Subhanahu wa taala ampun. Banyak mana dosa hak yang membuat, Allah Subhanahu wa taala ampun. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang hak yang belajar dalam ilmu tasawuf, dia panggil benda ni, dipanggil sekali gerung. Yang sekali gerung, kita di sana ada benda sifat jalal, di sana ada sifat jamal. Sifat jalal ni sifat agung. Apabila kita faham makna dia, kita menghayati, maka mari perasaan takut, gerung. Tapi di sana ada sifat jamal. Benda sifat jamal, sifat indah, sifat hebat pada Allah Subhanahu wa taala, sifat yang comel. Yang mana apabila kita perhati sifat tersebut, mari perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati orang Islam silih berganti di antara perasaan takut dan harap. Perasaan takut dan harap. Okey, boleh faham kan? Ketika memandang kepada sifat hebat Allah Taala, mari takut. Tapi ketika memandang sifat Allah Taala, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang, Tuhan yang memberi keampunan, mari perasaan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu sering silih berganti di antara takut dan harap. Sebab itulah kita tengok benda dalam Al-Quran. Allah Taala kabarkan, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum, renggang lambung-lambung mereka itu, 'anil madaji', daripada tempat tidur, yad'una rabbahum, mereka itu berdoa kepada Allah Taala di tengah malam, khaufan wa tama'a, dalam keadaan hati mereka itu takut, tapi dalam masa yang sama ada perasaan tamak, ada nak mengharapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Ketika memandang sifat Allah Taala yang jalal, maka mari perasaan gerung dan takut. Allah Taala Tuhan yang maha perkasa,
Allah Ta'ala yang akan menyeksa hamba dia yang melakukan kejahatan. Mari perasaan takut. Tapi dalam masa yang sama, tengok pula Allah Ta'ala Tuhan yang maha mengasihani, Tuhan yang maha penyayang, Tuhan yang maha pemberi rahmat, Tuhan yang maha pengampun. Mari perasaan harap. Silih berganti di antara takut dan harap. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menentukan segala keputusan. Siapa yang menentukan keputusan, segala keputusan? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan segala keputusan, yang menentukan segala hukuman-hukuman, ketetapan yang akan ditetapkan kepada hamba-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Yang berkuasa merubah segala sesuatu. Yang mengatur pergantian siang dan malam. Bersilih-silih berganti siang malam, sampai masa malam, sampai masa siang. Semua saat itu supaya menjadi suatu peringatan bagi orang yang mempunyai hati bersih dan penglihatan yang tajam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentadbirkan alam ini, bersilih berganti siang dan malam. Allah Ta'ala yang mengaturkan pertukaran siang dan malam. Semua ni adalah mempunyai ataupun menjadi peringatan bagi orang yang mempunyai hati yang bersih dan penglihatan yang tajam. Kalau orang tu berfikir tentang penciptaan Allah, orang tu berfikir tentang perselisihan siang dan malam, maka ketika itu akan lahir daripada hati dia keyakinan, tanda hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kena berfikir. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala katakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih berganti siang dan malam, ia menjadi tanda kepada orang yang mempunyai akal fikiran. Orang yang kita semua ada akal fikiran belaka. Cuma maksud orang yang mempunyai akal fikiran adalah orang yang menggunakan akal fikiran untuk berfikir kepada perkara tersebut. Berfikir tentang penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berfikir tentang langit, tentang bumi, dan berselisih, bersilih berganti siang dan malam. Orang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda, dia sebut kepada Allah, ingat kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk, wa ala junubihim, ketika dia berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dia berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Akhirnya mari yakin dalam hati dia, rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, mung tidak jadi perkara ini sia-sia. Mari keyakinan dalam hati. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Tuhan yang memberikan kesedaran kepada sesiapa yang dipilihnya dari kalangan hamba-hambanya. Siapa yang memberi kesedaran? Allah Ta'ala yang memberi kesedaran. Allah Ta'ala yang memberi kesedaran kepada hamba dia sehingga terbuka hati hamba dia untuk melakukan kebaikan. Alhamdulillah, kita Allah Ta'ala bagi kesedaran. Dan Allah Ta'ala bagi kesedaran kepada kita berbagai cara. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi kesedaran kerana dia berkawan dengan orang-orang baik. Dia kawan dengan ustaz, dia kawan dengan Tok Imam, kawan dengan Tok Bilal, dia kawan dengan orang-orang yang duduk suka kaki-kaki majlis ilmu, siapa dia pun jadi baik. Dan ada orang yang Allah Ta'ala buka mata hati dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala buka hati dia, bukan kerana dia kawan, kadang-kadang kerana lain, kadang-kadang kerana perniagaan dia merudung, kadang-kadang kerana penyakit. Dulu kok sibuk sangat, nak semayang pun dang. Sibuk sangat nak semayang pun dang. Tapi gak apabila merudung saat ni tu, tak ada dah tempat yang gi jumpa dengan kawan tu dok cara, gi jumpa dengan kawan ni dok cara, minta pertolongan daripada orang tu dok cara, minta pertolongan dengan YB ni dok cara, YB ni dok cara, menteri tu dok cara, menteri ni dok cara. Last sekali tak ada dah, putus dah. Mari surah doa, mari masjid doa. Akhirnya molek-molek ada lekat duduk mari surah masjid. Ada setengah terbuka hati untuk menjadi orang baik ni kerana penyakit. Dulu tak ada mari, tapi lepas kena macam-macam nyakit ini, baru nak mari surah, nak mari masjid. Tapi sebenarnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua itu adalah sebab. Pada hakikatnya Allah Ta'ala nak bagi hidayah kepada dia. Allah Ta'ala nak buka pintu hati dia. Tapi buka kok ni, dok jadi buka kok ni, dok jadi buka kok ni, dok masuk buka kok ni, dok masuk. Buka kok ni, barunya masuk. Sebab itulah
Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dalam kitab Hikam disebut lagu mana? Man lam yuqbil 'ala Allah bi bulatafatil ihsan qida ilaihi bisalali silil imtihan. Katanya, barang siapa yang tidak berhadap kepada Allah dengan bermacam-macam kelembutan kebaikan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, bermacam-macam nikmat Allah Ta'ala bagi kepada dia, masih lagi tidak berhadap, tidak kembali kepada Allah, masih lagi jauh daripada Allah. Macam-macam Tuhan bagi nikmat makanan, nikmat pekerjaan, nikmat harta benda, nikmat tu, nikmat ni. Sepatutnya dia kena rapat dengan Allah, Tuhan yang memberi nikmat tersebut. Tapi semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala berkehendak untuk memberi hidayah kepada dia, maka qida ilaihi, akan diikatkan kepadanya. Ni diikat dia dengan salasilil imtihan, dengan rantai-rantai ujian. Allah Ta'ala uji tu, uji ni baru. Wi nikmat tak buka pintu nikmat, tak boleh rapat kepada Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala nak juga bagi dia nikmat hidayah, maka Allah Ta'ala buka pintu kok lain. Pintu sakit lah, pintu tu lah, pintu ni lah, masalah dengan keluarga lah, masalah tu lah, masalah ni. Akhirnya baru nak kenal Tuhan, baru nak rapat dengan Tuhan, baru nak buat baik. Sebenarnya pada hakikatnya itu adalah pintu-pintu yang Allah Ta'ala buka untuk dia untuk menjadi orang baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda yang hamba sebut ni, mungkin ada sebahagian daripada kita mengalami perkara tersebut. Orang ni dulu aku kau bahan lagu, tapi aku jadi baik sebab ni. Orang ni sebab ni. Ada sebab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kepada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa juga sebab yang terjadi kepada kita sehingga kita jadi baik, kita benda boleh melakukan jaga sembahyang, buat benda yang baik, tinggal benda yang tak pakai sekadar kemampuan kita. Sebenarnya kita kena ingat hakikatnya adalah Allah Ta'ala yang ingin mengurniakan perkara tersebut kepada kita. Maka kita kena memandang itu adalah nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, dan wajib kita bersyukur di atas nikmat tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya, dialah Tuhan yang memberikan kesedaran kepada sesiapa yang dipilihnya. Hanya orang yang Allah Ta'ala pilih saja yang dapat kesedaran dari kalangan hamba-hambanya. Lalu ia memasukkan orang itu ke dalam kumpulan orang-orang pilihannya. Dan dialah juga Tuhan yang memberi taufik kepada sesiapa yang dipilihnya dari kalangan hambanya. Lalu ia memasukkan orang itu dalam kumpulan al-abrar, orang-orang yang baik. Dan dialah juga Tuhan yang memperlihatkan ilmu hakikat, ilmu yang sebenar kepada siapa yang ia kasihi dari kalangan hamba-hambanya. Lalu mereka sedar dan menjadi orang yang zuhud di dunia. Hati tidak bergantung dengan dunia. Dunia hanyalah berada pada tangan, tidak berada dalam hati. Dunia yang dimiliki oleh dia sedikit pun tidak menghalang untuk dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenar, dan benar-benar berusaha untuk mencapai keredaan Allah. Mereka membuat bekalan untuk negeri akhirat dan menjauhi apa-apa yang dimurkai Allah Ta'ala, dan menjaga diri daripada terdedah kepada seksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita rasa untuk malam ni kita berhenti sini dulu sekejap, dan kita buka soalan sebelum daripada kita tutup terus majlis kita, ataupun kita tangguh majlis kita untuk disambung pada bulan akan datang pula. Jadi biasa lepas-lepas dah kita buka soalan. Jadi malam ni pun samalah, kita buka soalan kau. Ada tak nak tanya benda yang muskil ke apa ke, boleh. Kalau ada nak tanyalah, kalau tak ada amu nak berhenti terus. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'la wa alam. Ada nak tanya benda Okey, tak ada Okey, tak ada. Kalau bab lain berapa boleh? Okey, apakah hukum waqgi surah kapek masjid hak lama? Yang pertama sekali kita kena tahu bahawasanya kapek masjid, barang masjid ni dia adalah benda wakaf. Ulama sebenarnya ada bincanglah berkenaan dengan benda wakaf. Benda wakaf ni kalau hak masjid kita kena waqgi ke masjid juga. Dia tidak boleh untuk selain daripada masjid. Cuma surah di tempat kita banyak surah, walaupun kita panggil surah, tapi ada sebahagian daripada surah pada hukum masjid. Kalau surah pada hukum masjid boleh kita waqgi, tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan lain?
Tak ada, kita berhenti sini dulu ah. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.